Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat apa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sunat duha. Masih lagi dalam bab solat sunat. Solat duha dilaksanakan pada saat matahari sedang naik, kira-kira setinggi 7 hasta, pukul 7 sampai masuk waktu zuhur. Bilangan rakaatnya boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat atau 8 rakaat. Dilaksanakan 2 rakaat pada satu salam. Lafaz niatnya, usalli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Aku berniat salat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sebaiknya yang dibaca pada waktu salat duha adalah pada rakaat pertama surah Asy-Syamsu dan pada rakaat kedua surah Ad-Duha. Sedang keutamaan salat duha diterangkan dalam hadis. Artinya sebagai berikut: siapa saja yang dapat mengerjakan solat duha dengan tertib akan diampuni dosa oleh Allah, sekalipun dosa itu seluas lautan. Baik. Solat duha, sunat duha. Dia buat tajuk tu sunat duha. Nak kabul duha ni solat sunat. Solat wajibnya 5 je. Seorang laki-laki mari jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, lepas pada hak 5 waktu, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh, ada tak hak lain, hak wajib? Nabi kata tak ada dah. Tak ada dah hak wajib. Makna 5 saja yang wajib. Jadi solat duha sunat. Hukum asar dipanggil sunat. Kadang-kadang dia boleh berubah menjadi wajib kalau kita bernazar. Aku bernazar kerana Allah, kalau aku baik sakit ni, aku nak solat sunat duha 2 rakaat, maka bila baik sakit jadi wajib sembahyang duha tu. Asal sunat. Aku bernazar kerana Allah, atau aku wajibkan atas diri aku solat duha, umpamanya dia buat perjanjian, kalau aku dapat projek baiki bumbung stadium ni, umpamanya ada boleh ke dia jadi wajib lah. Jadi asal kalau tak ada nazar, tak ada perjanjian itu, dia sunat saja. Siapa yang tak buat solat duha tak berdosa. Maknanya tak ada orang masuk neraka. Apa masuk neraka ni? Ramai sangat ni. Tak mayang duha, tak ada. Yang ada tak mayang garik, masuk neraka. Tak mayang luhur, tak mayang subuh, tu ada. Pasal barang tu barang fardu. Walau bagaimanapun kalau kita menega nak untung, jarang orang menega balik modal. Guna balik dah Ustaz menega. Orang lain tutup pukul tengah hari, pukul 10 pagi tutup dah kedai kopi. Balik modal? Jarang orang balik modal. Balik modal tu nak nega esok pula modal, ambil untung sikit. Nak bagi anak makan minum, anak bini. Jadi modal kita sembahyang fardu. Untung neganya dengan hak sunat lah. Jadi orang yang nak untung banyak, sunat banyak. Orang yang nak untung sikit, sunat sikit. Dia gitu. Duha ni bahasa Arab. Ad-duha Melayu makna awal pagi. Awal pagi. Kadang-kadang dalam kitab fiqh dikata matahari tinggi segala. Ada kitab matahari tinggi setombak, selembing. Tombak dengan lembing mana panjang? Tombak dengan lembing. Tak Imam?
Tombok dengan lembing. Ha? Mana boleh lebih kurang? Tak kena. Kan tak Melayu hilang di dunia tak sudah. Lembing dengan tombok barang lain-lain boh. Siapa tahu? Lembing banyak tombok. Tombok pegang tangan pendek. Betul tak? Aku pun tak tahu. Tak gini, hamba tahu sebenarnya tapi tak ingat. Ni sejarah lama ni. Dia ada hak pendek itu panjang ini dia panggil tombok lah. Kalau hak panjang hak cerita Melayu, hak pegang gini, hak tu dipanggil lembing tau. Lembing panjang, betul dah. Tapi tombok dia pendek. Maknanya kalau setengah kitab dia kata matahari selembing. Ibarat je. Sebab dalam hadis tak khabar. Pukul berapa 8.30 suku tak khabar. Maknanya naik, matahari telah naik daripada kaki langit. Baik, sini dia kata 7 hasta. Nampak? 7 hasta. Ada tok guru kita khabar kira dengan sedekah boleh tak? Sedekah. Kita pergi patah, matahari naik patah, dia dah naik belah nu. Kita pergi patah tengok matahari naik. Kalau masa terbit itu sunrise dia panggil. Baru terbit dah, kita bubuhlah ibu jari kita ni di kaki langit. Faham? Lepas tu kita bubuhlah matahari ni di atas keliki ni. Jari keliki ni kita ni. Jadi ni apa benda ni? Bawah ni kena di bawah paras laut. Ni kena di matahari. Maknanya kalau matahari tu naik pukul 6.30 dalam pukul 7. Kalau matahari tu naik ke 7 dalam 7.30 lebih kurang gitu. Lebih kurang. Maknanya dok repek sangat naik. Jauh sikit. Dah apa dia panggil selembing. Lembing ni mana kita pegang lembing. Lembing ramai orang lacur lembing tu. Kita duduk patah, kita tengok matahari naik, kita ambil lembing, bubuh depan. Jangan tanam, pegang ini saja. Kita tengok di mata lembing tu, matahari lebih kurang 7.30. Gitu. Jadi siapa ke waktu zuhur? Kalau macam pukul 8 tu garanti lah. Jadi afdal lah kita kerjakan di mana saja boleh. Ada orang diberi alasan tak boleh. Pasal apa? Pasal masuk jabat pukul 8. Pukul 7.30 duduk dalam kereta dah. Jawabnya boleh. Pasal apa? Masuk jabat pukul 8, pukul 10 minum kopi. Minum kopi berapa minit? Minum kopi 15 minit pagi pukul 10. Dah rasa dah cukup 15. Sembang 45 minit dah. Jadi ambil masa 3 minit maya Tuhan. Dah. Dang, memang dang. 2 rakaat saja kan. Saya tak dang pasal saya kerja bawa kereta. Pukul 7.30 tu bawa kereta dah. Siapa tak siapa Zuhur baru siapa Kuala Lumpur umpamanya. Dang dalam kereta. Kamu dekat. Dia tak syarat ngadap kiblat. Belah pegang kereta ngadap ke Mamang. Nak naik Kuala Lumpur ni. Pukul 8.30 siapa ngecang. Allahu Akbar. Niat maya duha. Ada apa? Rokok tunduk sikit. Sami Allahu liman hamidah. Rok belok. Umpamanya. Sujud tunduk lebih sikit. Mata keling depan. Jangan tengok bawah. Itu je lah. Baca Fatihah macam biasa. Jadi tak ada alasan. Betul tak? Tak ada alasan. Boleh buat atas motor boleh. Maya sunat kan? Tak wajib ngadak kiblat. Kalau maya wajib kena berhenti kereta ngadak kiblat. Bilangan rakaatnya boleh 2, 4, 6, 8. Dilaksanakan 2 rakaat pada 1 salam. Baik. Rakaat paling kurang duha 2. Kita nak lebih lagi untung 4 rakaat atau 6 atau 8. Setengah kitab dia kata 12. Hak mana betul ni? Hak ni kata 8 paling banyak. Jawabnya 2 tu. Hadis sahih mengatakan paling banyak 8. Hadis dhaif mengatakan boleh dengan 12. Nampak lagi? Dia ikut hadis. Jadi siapa yang nak pakai hak sahih sekali, hak kuat sekali, paling banyak 8 rakaat. Siapa yang rajin nak buat 12 juga, maka harus dia taklid pendapat mengatakan 12 boleh juga kerana beramal dengan hadis dhaif. Hadis dhaif khabar dari tu dah, sepakat ulama fiqh, ulama hadis boleh beramal pada perkara sunat. Hak tubik dalam artikel, dalam khabar dalam Al-Islam,
dalam internet hak kata hadis dhaif tak boleh beramal, tu bukan ulama hadis. Hak tu terbabah. Faham? Ulama besar-besar yang muktabar, hadis dhaif boleh pakai buat amalan. Tak boleh pakai untuk berhukum sahaja. Buat 2 rakaat salam. Kita nak buat 4 rakaat lah katakan. Mayang duha. 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Niat lagu mana? Niat usalli sunnatad duha rak'ataini lillahi ta'ala. Hak tu hak belapah di mulut dak wajib. Hak rukunnya di dalam takbir. Allah sahaja aku semayang duha kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat pun tak wajib sebut. Sunat saja aku semayang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tapi kalau kata aku solat duha, nampak hukumnya sah dah. Solat sah dah. Sahaja aku semayang duha, sah dah. Baik. Rakaat pertama orang yang kalau ingatlah baca surah Asy-Syamsu. Surah matahari. Banyak ni sebut cakrawala dalam Quran. Ada sebut surah Al-Qamar, ada surah bulan. Nampak? Surah dacing tak ada lagi. Surah bulan, surah bintang. An-Najm, surah bintang tu. Asy-Syam, surah matahari. Ad-Duha, surah Wad-Duha tu. Surah waktu pagi, duha tu. Dan lepas tu dak ingat juga. Dak ingat, baca hak ingat. Benda hak ingat. Ingat kulhu ingat. Kulhu. Kak pertama, kak kedua kulhu juga. Dah lain dia ingat tu se. Master ngaji. Tapi Quran tak ingat. Dan awak ni kulhu saja. Dak ingat juga kulhu, Fatihah saja. Dan awak ni takkan baca alik betul belagu. Fatihah, Quran tak ingat dah surah. Faham lagi? Janji buat. Ni mak lempik ni. Buat Fatihah dah ingat surah. Fatihah rokok. Rakaat kedua Fatihah rokok. Fatihah dah ingat kok. Fatihah dah ingat kok pergi naik buat musimnya. Fatihah ni wajib dah. Surah yang wajib tahu semua orang Islam. Jangan buat komang itu. Ropok bank tahu surah Fatihah. Hijim dia pecah rumah. Tiap Fatihah. Beres Fatihah boleh. Dia surah tu jangan. Surah Sab'ul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang yang semua orang tahu. Kaki belaga yang tahu Fatihah. Nombor ekor ngembok lah kocek. Reti Fatihah. Jangan kata tak reti gitu. Baik. Dalam hadis banyak sangat tentang kelebihan duha. Dalam hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Siapa yang kerjakan solat sunat duha dengan tertib akan diampuni dosanya oleh Allah sekalipun dosa itu seluas lautan. Kalau datang dalam hadis-hadis, siapa yang amal amalan ini, siapa yang puasa begini, siapa yang buat begini, maka dihapuskan baginya dosa-dosanya di masa lalu atau dosa yang banyak seperti buih di laut. Atau dosa yang akan datang, maknanya dosa kecil. Dosa besar mesti bertaubat. Tak luruh dengan solat sunat. Dosa besar tak jatuh dengan ambil wuduk. Tu kena bertaubat. Menyesal buat, azam tak mau buat dan berhenti serta merta. Hak ni solat sunat. Dosa kecil. Hak kata siapa ambil wuduk, nampak? Man tawadda'a fa ahsana wudu'ahu saqata zunubuhu wa fi riwayatin khatayahu. Al-hadis, siapa yang mengambil wuduk dan diambil wuduk tu comel-comel lah, bukan lebih kurang simbah, maka akan gugurlah dosa-dosa atau kesalahannya. Maknanya dosa kecil. Dosa kecil banyak dosa kecil. Dosa dengar lagu. Dosa kecil tu dengar lagu hak haram lagu hak haru dak dosa. Nengung duduklah kereta gedi kepala Siti Nurhaliza. Degung. Kita ingat wirid, subhanallah. Dosa kecil tu dia panggil. Duduk tengok cerita keling. Duduk tengok Akademi Fantasia dalam TV, dosa kecil tu. Duduk tengok ke aurat orang puang.
Nah, di mana-mana kita duduk tengok dosa kecil. Dah kalau lama-lama banyak Nah, jadi kita perbanyakkan amalan sunat supaya dosa-dosa kecil kita yang begitu banyak gugur. Nah, bab dosa kecil dengan mulut, dengan mata, dengan telinga, dengan kaki, dengan tangan. Kemudian solat tahiyatul masjid. Apabila masuk masjid sebelum ia duduk, maka disunatkan tahiyatul masjid. Yakni solat menghormati masjid dilaksanakan pada hari Jumaat atau hari lain, waktu siang atau malam, dan dikerjakan 2 rakaat. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila salah seorang antara kamu masuk dalam masjid, maka hendaklah jangan duduk sebelum mengerjakan solat 2 rakaat dahulu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Niatnya usalli sunnat tahiyatil masjid rak'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat solat sunat tahiyat masjid 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Doa ketika sedang masuk masjid. Baik. Solat sunat tahiyat masjid juga bukan solat yang wajib. Dia panggil solat tahiyat masjid. Kalau kata solat tahiyat, solat benda tahiyat masjid. Masjid saja yang kita nak masuk dia ada tahiyat. Dia ada solat tahiyat masjid. Bangunan-bangunan lain tak ada. Tak ada masuk ada tahiyat. Dah bukan solat benda pula pelik ni. Solat tahiyat stadium tak ada tu. Solat tahiyat masjid. Kita masuk rumah orang tak ada tahiyat masjid. Dah ada hormat rumah orang. Hormat dah hormat lagu ni tak ada tahiyat dengan assalamualaikum. Nabi ajar. Masuk masjid bukan dengan salam, dengan tahiyat masjid. Jadi kita nak hormat rumah orang tu, kita nak masuk assalamualaikum. Baru masuk. Tanda hormat rumah orang. Tanda kita hormat rumah Allah iaitu jangan duduk sembahyang 2 rakaat. Sebagai menghormati tahiyah, makna menghormati. Cuma saja solat tahiyat masjid ini di Masjidil Haram, bila kita masuk maka tawaf lebih dulu barulah solat. Lain pada Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Masjid Lahore, Pakistan, Masjid Kristen. Kau anda masjid apa pun. Cara masuk sunat 2 rakaat sebelum duduk. Melainkan Masjidil Haram, tahiyat dia ialah dengan tawaf. Masuk tawaf dulu. Walaupun kita bukan nak buat umrah, kita kontraktor, boleh jangan projek, maknanya nak baiki, maknanya apa benda ni, pitu-pitu dalam Masjidil Haram katakan. Kita masuklah masjid, maka datang satu perintah, mu kena hormat walaupun mu kontraktor bukan nak bagi umrah, hormat kena hormat Baitillah, tawaf 7 keliling. Nampak? Situ saya beza. Jadi siapa yang tak tahiyat masjid makruh dan tidak berdosa. Kerana makruh ni maknanya ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Orang yang buat boleh pahala, orang yang tak buat tidaklah diazab. Tak berdosa pun. Surah ada 2 pendapat di sisi imam-imam mujtahid. Pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, surah bukan masjid. Pendapat dalam mazhab lain, surah juga dikira sebagai masjid. Jadi siapa yang nak solat tahiyat masjid di dalam surah, dia ikutlah pendapat mengatakan surah termasuk masjid. Faham? Dalam mazhab Syafi'i, kalau kita buat satu bangunan, kita niatlah masjid, jangan niat surah. Supaya maknanya keluar daripada khilaf. Sebab bila kita niat masjid, tak ada khilaf, memang masjid. Tapi kalau kita niat buat surah, maka ada khilaf. Ada perbezaan pendapat. Jadi kita nak amalan kita ni tidak ada khilaf. Tulis surah tak apa. Kita buat masjid. Kita niat buat masjid, tapi tulis surah. Tak apa tulis. Tak kira tulis. Hak kira masjid atau surah, wakaf atau tidak, tuang punya bangunan, tuang punya tanah niat. Faham lagi? Hak tu hak berubah. Hak tulis tak dia apa. Dia masjid kita tulis surah, jadi surah.
Masjid kita buat sponsor, kita tulis surah kita. Dia tepek di lasong. Jadi tak? Masjid itu lah. Faham tak ke? Tu dah apa. Dah buat apa dah tulis masjid? Dah buat masjid, tulis masjid Buat pergi tulis surah pula, apa tanda? Tak boleh boh, tulis masjid mari lalu. Lai roba. Mana? Masjid mana pula ni? Ada permit? Ada cop JKK? Ada. Oh, ada mari. Lama tak dengar. Faham tak lagi? Jadi kalau tak ada masalah tak apa. Jadi kita buat masjid, kita nak buat surat, niat masjid lain kali. Faham tak lagi? Hak nak buat surat lah, tapi tulis surat lah. Sebab buat masjid dia kena surat tu lah, begitulah, begini, gitu, begini. Banyak soal ni. Patutnya orang buat masjid, biar je lah. Tak ada masalah. Kau banyak masjid, kau bagus. Yang kita nak marah hak kau buat pak hiburan hak melampau, hak tu baru kita pergi marah hak. Baru tu ni orang buat masjid marah. Buat surah marah. Mereka nak solat Jumaat baru berhajat kepada kebenaran pemerintah. Bab masjid tak mesti solat Jumaat. Masjid hak solat Jumaat orang panggil masjid jami'. Masjid tak solat Jumaat tak panggil masjid jami'. Jami' mana yang himpun buat solat Jumaat. Kita bahang masjid jami' je ada. Masjid keling. Kita bahang masjid keling jadi barang-barang kali. Ni nak suruh dengar bukan masjid India makna jami', mana masjid yang buat Jumaat. Masjid tak buat Jumaat, masjid saja. Jadi ingatlah, walaupun kita buat tu rupa macam surat, dia niat masjid lah. Supaya keluar daripada khilaf. Dan pahalanya pun maknanya besar. Mak Nabi kata siapa yang buat masjid walaupun sebesar sarang burung ciok, maka Tuhan akan bina baginya satu mahligai dalam syurga. Tak dijumpa lagi besar burung sarang burung ciok masjid tak. Taman-taman dong tu besar lagi pada tu rasa muak dua orang Tok Ilang Tok Imam tu. Cek tapi tak ada besar burung ciok. Nabi kata besar sarang burung ciok boleh rumah besar dalam syurga dah. Dia nak jadi masjid ni kawan ni. Kita cerita kan. Ada orang kata masjid dia kena ada kubah. Dia tanya kawan ni. Dia kata benda beza masjid dengan surah. Kita surah tak biasa. Masjid dia ada kubah. Tak kena ke. Ngaruk cakap. Tak kira tak ada atas. Faham? Walaupun kembeh pun masjid dah tuang dia niat masjid. Faham tak lagi? Awak dengan kembeh dia tak pitih lagi. Kita main masjid ni ke kembeh. Bodoh cakap. Tidak ke kembeh tak kembeh. Tengok zaman Rasulullah atap dia. Atap daun nipah, daun khema. Tiang batang khema. Dinding tak ada. Batu-batu kutip atur. Buat macam ke dinding sikit. Buat lelok. Jadi Masjid Nabawi. Leni tu hak comel dah. Dia kata tak masjid kubah dia kena ada bulan bintang pula. Dia ngaruk lagi tu. Dan hak tu hanyalah syiar, tanda-tanda urufnya masyarakat menerima dah bulan bintang itu adalah tanda maknanya Islam atau tanda masjid. Tapi bukanlah mesti begitu. Walaupun kita buat pak semegi. Tak ada bumbung, tak ada apa. Macam kotak kasut itu. Masjid situlah. Kalau kita niat menjadikan masjid. Baik. Doa ketika masuk dalam masjid, Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosa kami, bukakanlah pintu-pintu rahmat dan restumu. Allahumma ighfirli, ingat tu masa nak masuk masjid. Allahumma ighfirli dzunubi, ya Allah ampunkan bagiku zunubi, semua dosa aku. Waftahli abwaaba rahmatik, dan bukakan bagi aku segala pintu-pintu kasih sayangmu. Kita nak kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah berkekalan sampai ke syurga. Kasih sayang orang manusia tak kekal. Ji, isteri kasih tak ke kita? Kasih? Kasih setakat hidup je lah. Mati tak kasih lah. Habis setakat tu. Anak kita kasih ke ayah setakat hidup je lah. Balik mati tak boleh balik. Ada meeting. Tak boleh balik. Mana setakat tu kasih. Jadi yang kasih kita sebenarnya Allah dan Rasul. Sampai menyeberang siratil mustaqim. Tak bercerai tangga kasih Allah, kasih Rasul. Sebab tu kita kena taat Allah dan Rasul lebih daripada mak yang melahirkan kita. Lebih dia lagi.
Rasul kita tak semayang subuh susah hati. Mak kita ada hari kita tak semayang subuh. Biarlah asal gerak dia siang dia. Letih ingat dia. Tak gerak semayang subuh. Nabi susahan kali ni takut kita masuk neraka. Jadi ini doa. Ingatlah nak masuk surga, nak masuk masjid, bacalah doa. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatik. Sunat masuk kaki kanan, ingat masa nak lakah tu. Walaupun benda ni remeh temeh, tapi tidak ada sebenarnya yang remeh jikalau ia sunnah Rasulullah. Yang remehnya sunnah makhluk ni. Hak tu baru remeh temeh. Peraturan hak manusia buat tu baru remeh temeh. Hak Rasulullah tak ada remeh temeh. Dia sayyidu waladi Adam kan, pemimpin paling besar sekalian pemimpin dunia. Wak Maria, George Bush, Queen Victoria, apa semua wak Maria. Nabi paling besar sekali pakat. Ana sayyidu waladi Adam. Akulah pemimpin paling besar semua umat manusia. Kita pemimpin negeri Terengganu ya. Masuk Thailand ada apa-apa lalu. George Bush pemimpin Amerika, siapa dia erok orang pelakon kasut tahu ke? Nabi Muhammad seluruh umat manusia dia hak besar sekali. Masuk kaki kanan. Ingat tu masa nak lakah surga kaki kanan dia masuk. Nak masuk ke masjid kaki kanan. Sebab benda yang baik Nabi suka dengan tayamun, dengan berkanang-kanang dahulu. Lawangnya benda yang tak molek, benda pak lara nak masuk kaki kiri. Nak masuk dah nombor ekor kaki kiri. Betul tak? Sunat kaki kiri. Orang tanya pula, dah apa nak pergi tikai ekor? Ada keperluan tu. Kita cari kawan kita lama dah jumpa, kita tengok adalah kedai ekor. Tunggu tubik dah tubik, kita masuk. Faham tak? Main nombor dia pula sini. Jadi masuk tu bukan kita tikai ekor. Atau bersembunyi daripada orang. Tengok ada orang jahat. Memang dia ni jahat nak kena kita nak lari. Tengok ada kedai. Kedai tu buka pintu. Kedai nombor ekor. Lakah kaki kiri. Bukan nak tikai ekor. Tikai ekor padang, lakah kaki kiri sunat tikai ekor dosa besar. Faham ni? Nak masuk Maidin, Jayeng, supermarket, sunat kaki kiri dulu. Sebab tempat tu tempat lara. Tempat orang campur aduk laki puang, hak bising bangun dengan lagu. Ini lagu belaka, Jayeng nak jaya gedudang. Jadi kita masuk nak beli, hukum fiqh kata boleh, tak ada masalah. Masuk kaki kiri. Baca sunat, doa sunat nak masuk jambang. Ingatlah nak masuk supermarket, Maidin baca tu. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya Allah ya Tuhanku, aku minta berlindung denganmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Jaga Maidin tu buat apa baca gitu. Dan dalam tu macam-macam kan, syaitan jantan, bakar atas tekuk, syaitan tina, pusat jelek. Ada belaka dalam tu. Kadang-kadang kita masuk masjid, tubik masjid tak baca benda apa pun. Dia baca doa masuk masjid, masuk kaki kanan dulu. Setelah selesai solat, hendaklah niat duduk iktikaf dalam masjid itu. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam masjid ini sunat kerana Allah Ta'ala. Jadi kalau dalam surah pun siapa yang nak niat iktikaf boleh. Kerana ada imam mengatakan surah tadi masjid. Faham tak? Jadi mudah-mudahan boleh pahala bagi dia. Doa ketika keluar dari masjid. Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba fadlik. Allahumma asimni minasyaitanir rajim. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni dosa-dosaku dan bukakanlah bagiku pintu kemurahan-Mu. Ya Allah bagi kami mohon perlindungan dari syaitan yang terkutuk. Ni doa keluar daripada masjid. Kadang-kadang kita tak baca pun. 1000 kali pergi masjid pun 1000 kali tak baca. Masuk tandah tak baca doa tandah. Nak makan nasi tak baca doa makan nasi. Nak naik kenderaan tak baca doa. Benda-benda mudah ni. Pasal apa kita? Pasal kita tak cakna agama. Kita cakna dunia kita. Dunia ni teliti sangat, peraluh sangat.
Tak salah kita teliti dalam perkara dunia, tetapi biarlah maknanya muafakat dengan perkara akhirat, gitu juga. Bukan Nabi kata naik kenderaan tu suruh baca surah Al-Baqarah, rohok kita. Siapa nak baca naik motor, nak naik basikal, nak naik kereta, kena baca surah Al-Baqarah 3 kali khotang. Hanya mendengung baca biar tu baru boleh start motor. 8 jam baru habis. Tak ada. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma lahu kunna muqrinin. Lahu muqrinin. Baca doa mas naik kenderaan, naik motor, naik kapal terbang, naik apa, jadi pilot basikal, pilot kapal terbang, chopper, sama saja, pendek saja. Habis kita pendek tu dok terbaca juga. Doa masuk tandas pun dok juga. Sebab tu kita agama kita benar. Bersin Nabi kata alhamdulillah, kita tak kata juga. Kita nak benda apa? Kita nak benda, benda nak. Banyak lagi lah benda-benda yang Nabi ajar suruh kita baca ni. Hak tu remeh-temeh tu. Kadang-kadang kita orang tanya, kita tak ingat dah. Doa masuk tandas sekali baca. Tengok dulu tu molek tu imam juru nikah tanya. Molek tanya pengantin. Pengantin laki-laki, sebelum saya akad nikahkan kamu, saya nak tanya sedikit lah. Serba sedikit. Cuba baca doa masuk tandas sekali. Faham tak? Pengantin kata mari minggu depan boleh tak? Nak balik ngapa semula. Tak? Tengok suka selok orang marah Allah gitu, tak reti kau. Tak? Baru tahu pengantin menatumu siapa-siapa dia. Tok imam tu pula kata baca kau doa nak jimak sekali. Tak? Pengantin kata hak payah-payah sikit tau. Nampak? Tok imam tu hak semudah dulu, kat dia payah pula. Payah benda doa jimak. Nawaitu sauma ghadin. Molek-molek ada. Tak? Nak molek dengan tua lebih kurang kau. Benda-benda remeh-temeh. Jadi benda patut tahu jadi tak tahu. Jadi label kita komat. Komat macam ayang. Kita macam ayang. Cik kita ni ayang, doa masuk tandas. Ayang tu dah reti ayang. Kita tanya natu kita. Tak reti ke? Natu kita tu ayang. Faham tak? Tak ada beza. Faham lagi tak? Biarlah ada beza dengan ayang. Jadi sini kita nak masuk dalam masjid. Waftah li abwaaba rahmati, bukakan bagi aku pintu-pintu rahmatmu. Tapi nak keluar masjid, waftah li abwaaba fadli, minta kurniamu, minta rezeki, menunjukkan rahmat Allah Ta'ala di dalam masjid, dalam surga, dalam tempat orang beragama. Di luar daripada itu bukan rahmat, rezeki banyak. Sebab tu orang tak suruh nega dalam masjid. Nega luar. Maknanya luar ni tempat rezeki. Tuhan kata fang tashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Maka lepas sembahyang, keluar daripada masjid, carilah rezeki Allah. Maknanya luar ni bagian rezeki. Kita keluar pada pintu masjid, waftah li abwaaba fadli. Ya Allah Tuhanku, bukakanlah bagiku pintu-pintu rezeki. Kerana aku keluar dah pada rumahmu ni. Nak masuk, aku nak kasih sayang. Batulah, mari di dalam masjid, mari kumpul. Ada jamaah, ada kuliah, ada mengajar. Kita mencari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Orang yang terselamat daripada fitnah dajjal, orang yang datang ke masjid, orang yang datang ke surga. Hidup dia tak ada masjid, tak ada surga, tak ada kuliah, tak ada apa, maka dia ni adalah tersesat daripada jalan yang sebenar. Walau kaya sekalipun, ramai orang kaya, dia tak ada hal, dia surga ke kuliah, dia tak ada kena dia. Duduk perumahan dia dekat dengan masjid. Taman perumahan 300 pintu, 2 pintu je kafir. 298 pintu lagi Islam. Dah hari mari 10 orang. 10 orang lagi. Jadi dia tak ada hal, orang kuliah dia tak ada kena-mena. Tak penting bagi dia. Dia penting pagi masuk kerja, petang balik,
Wak jalan anak tak, malam wak keluar. Dinner. Dia. Jadi macam kambing hidup dia. Nah, kambing warna pah Amerika kambing. Tak ada kira siapa-siapa, doktor ke, esko ke, raja ke, menteri ke. Kalau tidak ada habuang bagian masjid, bagian surau, maka lebih jahat daripada binatang lembu kambing. Nah, solat tahajud wallahu a'lam. Kita ada soalan ni. Soalan yang pertama, mazi air yang keluar dari kemaluan lelaki semasa naik syahwat, wajib mandi angkat hadas besar atau tidak? Jawabnya, air mazi bukanlah sebagaimana air mani. Keluar mazi tidak menyebabkan hadas besar, tetapi hanya menyebabkan hadas kecil, iaitu batal wuduk kalau ada wuduk. Caranya hendaklah dibersihkan, iaitu istinja, kemudian mengambil wuduk, tidak kena mandi. Apa hukum semayang seseorang ketika khatib berkhutbah? Ia semayang di luar masjid, contoh masjid Pengadang Baru, bawa kemah di atas jalan. Semayang seorang ketika khatib berkhutbah. Baik. Semayang yang dibolehkan ketika khatib telah pun membaca khutbah hanya satu saja, iaitu semayang tahiyat masjid. Semayang lain tak boleh. Tahiyat masjid saja boleh. Baik. Tapi kalau bawah tu, daripada masjid Pengadang Baru, bawah ada tangga dah pula. Adakah dikira tahiyat masjid? Ya, dikira tahiyat masjid. Selagi mana dikira tempat itu adalah masjid. Tempat mana masjid? Tempat masjid ni asalnya dalam bangunan masjid, kemudian beranda tepinya, loteng tepi dia tu masjid harim dia panggil. Kemudian kata setengah ulama fiqh, tempat yang kalau orang tak ramai, orang tak pergi sampai situ. Tapi kalau orang tak muat, orang akan buka situ pula semayang situ, maka situ sah tahiyat masjid. Nampak lagi? Jadi kat orang letak kasut-kasut, rak-rak kasut situ, lagu mana pun orang tak semayang kat rak tu, maka kat rak tu tidak dikira masjid. Faham lagi? Gitu keadaan. Bagaimana keadaan rumah Nabi SAW? Sebab Ustaz ada cerita 2 orang muat, kalau 3 orang tak muat. Ya ke macam tu? Begitulah lebih kurangnya. Tapi tidaklah mesti dengan 2 orang atau 3 orang. Nak menunjukkan sempit sangat rumah Rasulullah SAW. Bila Nabi wafat, datanglah sahabat-sahabat mari lihat rumah Nabi. Bukan makna 2 orang speak itu macam kotak rumah. Maknanya kecil lah rumah, taklah macam rumah kita. Kecil rumah. Nak tahu kecil tak kecil, tengok dekat makam Rasulullah tu lah. Makam Rasulullah tu, Rasulullah wafat tu rumah dia tu. Di Masjid Nabawi. Depan tak imam. Depan tak imam tepi tu. Tepi belah kiri. Kiri tu kubur Nabi, kubur Sayyidina Umar, kubur Sayyidina Abu Bakar. Jadi Rasulullah itulah rumah dia. Tepi dengan pagar, dengan dinding masjid. Jadi kecil sangat kalau rumah lain ni kau, rumah PPRT lah. Cek rumah. Gitulah lebih-lebih kurang ni. Apa hukum kalau saya pergi tengok konsert Amises? Dia ni, Islam ni, dia tidaklah mengharamkan sesuatu atas nama konsert. Konsert tu tidak memberi hukum apa-apa. Apa yang berlaku di situ yang menyebabkan hukum itu datang, seperti haram ataupun harus. Konsert nyanyi-nyanyian umpamanya, penyanyi-penyanyinya adalah murid-murid sekolah tadika,
Konsep itu dah arang lah budak-budak. Tapi konsep mana hiburan yang mencampur adukkan laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan orang jadi lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah majlis maksiat dikira. Majlis tu lara. Cuma ada lara tu sedikit, lara berat. Kalau campur aduk laki perempuan dengan penonton bolak-balik sekali, itu tak ada khilaf. Memang benda tu tidak boleh kita pergi. Dia gitu. Jadi bukan atas nama konsert, haram semata-mata. Jadi Islam ni dia bukan agama penghalang, dia nak beri sempadan. Nak buat begini caranya, dah ni kalau pergi dengan pusat jelem, mu peluk aku peluk mu, piping tangan, hop kendok atas kursi, khabat aku atas belakang, macam-macam peseng. Maka tidak dinafikan. Jadilah majlis itu majlis maksiat. Bila majlis maksiat, benda mungkar. Bila benda mungkar, kena duci lah, kena lari lah. Boleh kata terang sedikit berkenaan iman dan akidah, serba sedikit. Sikit-sikit. Iman ini makna kepercayaan. Akidah maknanya simpulan kepercayaan tersebut. Kita wajib kena percaya 6 perkara. Beriman kepada Allah, kepada kitab, kepada malaikat, kepada rasul, hari kiamat, qada qadar. 6 inilah yang disuraikan oleh ulama-ulama, tok guru, ustaz-ustaz di seluruh dunia ni, jadi masa mana kuliah iman, kuliah akidah dan sebagainya. Apa makna beriman kepada Allah? Begini, dengan sifat Allah, dengan kebesaran Allah. Apa makna beriman dengan kitab, rasul, malaikat, hari kiamat dan sebagainya. Duk belajar sama. Jadi pendeknya, iman makna kepercayaan kita kepada apa yang dibawa datang kepada kita oleh junjungan Nabi SAW. Apa yang kita percaya itu kita simpulkan, kemah di dalam hati. Aqdun makna ikat, macam akad nikah. Aqdun nikahin, akad nikah, simpulan nikah, sipu. Akad akidah ni daripada aqdun, akad tu. Aqidatun maknanya kesimpulan kepercayaan manusia yang menyelamatkan kita, dia panggil aqidatul mukmin, akidah. Jadi kita jangan beri longgar. Percaya kita pada Allah, pada Rasul, pada kitab, pada malaikat, pada mana rukun-rukun iman tu jangan beri longgar, biar kemah molek. Itu dia panggil akidah yang mantap. Walau soalan ini tidak berkaitan dengan akidah, tapi perlu dijelaskan agar tidak berlaku kekecohan. Orang yang suka manja sangat tu, bila ustaz sebut JKK tu, adakah dia betul atau tidak? Kalau betul, nak minta cok barang sikit. Bukan tu. Slow bunyi ni. Orang kita belaka tu, dia suka saja, dia suka tak dia dengar tu, suka. Mengapa kita menghadap Allah dengan perkataan aku, dan Allah tu mu saja aku semayang, aku memohon padamu ya Allah. Dia bertikar dah. Sebab apa? Mungkin ada orang tanya dia. Soalan kedua, guana kira orang semayang duduk atas kerusi, pergi masjid molek jalan kaki, balik molek pula nampak jalan sehat saja. Tolong jelaskan semayang daim. Baik. Ni ada orang tanya dia. Mudah-mudahan dia tak pegang, orang lain pegang dan hujah dia. Dia tak kerti nak jawab. Kalau dia yang pegang ni berat ni. Sebab cara dia tanya masalah aku, mu Allah, solat daim ni ilmu nukil. Ilmu ni kekal dalam api neraka. Wajib kena gali balik kalau tanam kubur Islam. Ilmu nukil ni. Banyak dia ni, Baik. Dia kata tengok, apa kita semayang kita kata aku. Mana kita aku diri kita, syirik tu. Banyak buah ni. Kita pun ya juga. Jangan ikut tu. Tu orang yang sesat, nak menyesatkan manusia. Aku ni terjemah bahasa. Nabi kata, ini sesungguhnya aku. Aku ni bahasa Melayu asal. Dulu tak ada saya, aku. Arab panggil ana, ini ana terjemah akulah.
Nak terjemah mana? Tak boleh kata aku. Ini, Nabi kata, ini sesungguhnya aku. Takkan terjemah, sesungguhnya I. Ada gitu. Nak, dia nak belik kot bahasa. Dia nak pergi, tak boleh kita aku diri kita syirik. Tak ada kita, Tuhan je ada. Ini orang ni tidak berkata apa yang disebut oleh Nabi, canggah dengan sahabat, canggah pula dengan ulama-ulama, tidak perlu dilayang. Hak jenis nak main jenis aku-aku gini. Ni ilmu sesat, banyak jenis dah jumpa. Kebanyakan mati tercabut iman, hak lidah jelek, muka jadi anjing pun ada. Hak jenis main ilmu nukir gini. Tak, biasanya dia mengamalkan solat daim. Dah? Solat daim. Dalam Islam, dalam Quran, ulama-ulama tafsir yang reti Quran, mereka mengatakan makna daim pada ayat solat ini, maksudnya kita kekal semayang 5 waktu, jangan kurang. Zuhur jangan tinggal, asar jangan tinggal, maghrib jangan tinggal. Itu panggil solat daim. Mari puak-puak sesat ahli neraka ni pula, solat daim ni bukan rakaat sujud. Sebab daim ni makna sentiasa. Kalau rakaat sujud sentiasa, dah kita nak makan minum, nak pegang kucing. Makna solat daim ni solat dalam hati, ikhlas kepada Allah, tak payah rakaat sujud. Faham tak? Hak ni dia panggil puak solat daim, puak yang kafir laknatullah. Imam Ghazali kata, kalau jumpa malang katok biar mampu. Kita tak kata dah, pasal lebih jahat daripada kafir yang asli. Kafir asli cakap lah kapung, budak-budak muda tak terpengaruh. Dia mari dengan kain kuning, 3 lain atas dahi kepik payung. Budak-budak tak layan mana. Tapi ni orang Islam, murah nama Islam, nama Melayu, cakap hang ngaruk gini. Solat hak sukak sujud tak wajib. Hak wajibnya solat daim dalam hati, sentiasa ikhlas. Hak ni kafir murtad dia panggil. Nah, lebih jahat daripada Buddha, daripada kaum ini, kerana berbahaya kepada akidah. Dalam kitab fiqh kata, kalau tanang dah kubur Islam, wajib kena gali balik, mayatnya diberi makan kepada anjing. Buka kitab fiqh. Nampak? Lah kapung solat daim. Puak hakikat. Dah? Orang yang pergi jalan kaki, molek-molek ada pergi surat, balik molek-molek ada, tapi semayang duduk atas kursi. Kita tak boleh nak hukum, sebab kita tak tahu sebab apa dia duduk atas kursi. Kalau dia duduk atas kursi itu sebab yang munasabah, maka sah semayang dia. Kerana semayang ni, siapa yang mampu berdiri, maka wajib berdiri, melainkan solat sunat. Siapa yang tak boleh berdiri, maka bundaklah dia duduk. Fa illam tastati' fa qa'ida. Kalau mu tak mampu berdiri, maka duduk. Nah, jadi dia ni mungkin hak jenis jalan saja boleh, diri tak boleh. Nampak penyakit dia. Jalan boleh, diri tak boleh. Mana kalau berhenti, kena duduk lalu. Nampak? Ada gitu. Macam motosikal. Mana kalau kita naik, tak apa, tak tokat. Tapi kalau berhenti, kena tokat. Nampak ni? Dia tak boleh berhenti, tak tokat imbar itu. Jadi imbar gitu. Dia tak. Kalau gitu keadaan sah dia semayang. Tapi kalau saja dia sejak sedap semayang atas kursi, dah umpamanya dia boleh semayang berdiri, maka tak sah. Jadi kita tak perlu bimbang dia sendiri. Kita jangan awak gitu. Kalau kita mampu berdiri, kena berdiri. Jadi kena tanya molek dulu. Pasal apa kita tengok jalan molek-molek ada, dia ambil wak Aisyah. Tapi bila semayang duduk. Jadi dia pun jelas saja je sedap duduk. Baru tak sah. Takut ada masalah dia macam motosikal ni. Apa hukum kita melantik menjadi ketua, melantik orang perempuan menjadi ketua? Saya dah dengar kuliah ustaz mengatakan haram. Tapi kenapa parti bulan letak adun atau ahli parlimen orang perempuan? Ke ada khilaf antara ulama? Apa hukum ikut dakwah tabligh yang luah di dunia? Saya tengok kitab, dia banyak perkara tentang fadilat dan pahala. Ada ustaz-ustaz kata boleh jatuh syirik sebab yang bagi pahala kerja Allah. Dia buat semua tu kerana nak pahala, padahal kita buat ibadat nak keredaan Allah. Saya tengok orang tabligh atau dakwah, dia berat ke arah India, padahal Islam suruh kita kepada 3 buah masjid. Tolong jelaskan. Baik, yang tak bolehnya dalam bab melantik orang perempuan dan yang bolehnya.
Bukan semuanya tidak boleh melantik ketua daripada orang perempuan. Maknanya ketua-ketua besar saja tidak boleh melantik kaum wanita. Telah difatwakan oleh almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili di dalam kitab beliau beberapa mutiara yang indah atau terkenal dengan kitab Fatwa Syekh Qadir, mengatakan tidak boleh melantik kaum wanita nak menjadi ketua besar yang memimpin golongan lelaki di bawahnya, seperti ketua negara atau ketua negeri. Hukumnya adalah haram. Nampak? Adapun ketua-ketua kecil tidaklah diharamkan, kerana berlaku khilaf di kalangan ulama. Jadi masalah melakukan benda yang salah pada syarak, tak kira siapa-siapa atau jamaah. Bila benda tu salah, tetap salah. Jangan fikir bila kita orang bulan tu belaka. Jangan awak kacau gitu. Tak pergi dengar surah duk main orang kita saja, balik awal. Malaikat kata, wa ma i'tiqaduka, kita jawab, orang hijau ni lepuk kena suti. Mu tak pergi ngaji, tak dengar, mu jahil, mu masuk neraka. Mu tak kira orang mana-mana. Menyokong ulama nak membentuk negara Islam satu kewajipan. Tapi kalau kita tinggal kewajipan yang lain, akan ditimbang. Faham tak? Dengan amalan kita. Siapa berat awak pahala, baru selamat. Dia gitu. Kemudian dia kata, orang tabligh ni dia kata nak ke pahala. Ada orang kata tak boleh, kerana pahala ni Tuhan yang tukang beri. Dia nak marah ke orang tabligh kerana orang tabligh nak ke pahala, banyak nak fadilah. Jawab, tak betul. Kerana kita nak ke pahala, tak salah. Tabligh ni hak betul-betul juga, hak tak betul juga. Bukan kita ni hak jenis locong, tak betul belaka. Bila betul-betul belaka, tak boleh gitu. Kita Islam tak gitu. Faham? Kita tak taksub gitu. Hak kita terang, hak dia tak kena sungguh. Tapi kalau kita nak marah ke dia, nak kata tabligh tak betul kerana dia banyak duk cari fadilat, tak boleh, tak kena kat tu. Sebab mencari fadilat ni juga adalah amalan para sahabat. Faham lagi? Kemudian orang kata kalau kita nak kerana pahala, syirik. Hak tu tak boleh, hak tu dalam maqam tasawuf, dalam maqam syariat tak apa. Yang tak bolehnya, yang riaknya, yang tak ikhlas, kita nak apa yang dijanjikan oleh manusia. Semayang nak cari keredaan manusia atau bahabuang manusia. Nak haji, zakat, kerja, berjuang, beramal, baca Quran, nak cari apa yang dijanjikan oleh manusia. Hak tu tak ikhlas. Hak tu syirik. Faham? Pahala ni siapa janji? Mak Said? Kan? Allah janji tak? Maka yang Allah janji, kalau kita nak benda yang Allah janji, tak syirik. Nampak lagi? Itu maqam syariat. Cuma dalam maqam tasawuf ni dia peralus lagi. Maka setinggi-tinggi terbaiknya, tidak kerana pahala, tidak kerana syurga, tidak kerana lain, Allah semata-mata. Maqam tasawuf. Maqam tasawuf untuk amalan individu. Hak fatwa untuk orang ramai ni syariat kok pekah. Faham lagi? Biar pakai tu molek. Seluar jing pakai alik luar 501. Kerah kedai alik dalam. Kalau kita pakai seluar jing mahal. Nampak? Versace 800 hias lah. Tapi seluar dalam kerah kedai pakai alik luar. Faham? Balik awal kita. Jangan awak gitu Haji Zul. Jadi hak tu tak salah. Hak tabligh nak ke pahala tu tak salah. Hak tu kita tak boleh kata salah. Kalau nak hakkan jarang di sisi manusia. Mana yang rajin dengan awak kerja agama ni, bonus bawah biti bah. Faham tak? Apa Quran 1000 sebulan kajian bayar. Itu baru syirik. Itu baru dah ikhlas. Dan mana yang kuat ngapa Quran ni, boleh pahala besar akhirat kayak gitu. Tak syirik. Pasal pahala ma indallah. Nampak? Kan apa kan? Ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi manusia binasa, apa yang ada dijanjikan di sisi Allah, hak tu hak kekal. Jadi kita nak syurga, nak mahligai, nak bidadari, nak pahala, tak syirik. Kerana tu apa yang disediakan oleh Allah. Lepas tu Tuhan kata, fattakun nar, takutlah kamu akan neraka. Tak apa, jangan takut manusia. Kerana takut neraka maknanya takut janji yang Allah, seksa Allah. Kemudian dia kata berat ke India. Hak ni yang sepatutnya banyaklah kita maknanya dahulukan akan kiblat kita dulu, iaitu Mekah.
Mekah dulu kiblat kita. Hak lain tak ada lagi. India ke Pakistan tak ada. Walaupun asal tabligh ni daripada India, daripada Pakistan. Tapi biarlah kiblat Mekah, jangan kiblat India. Hak tu tak kena. Biar kiblat kita Mekah. Kerana inilah yang disuruh kita berhadap. Fawallu wujuhakum, hadapkan segala wajah-wajah kamu syatrah, arah kiblat, arah Mekah dulu. Bukan India dulu. Keluar mani dengan tidak sengaja, contohnya ketika membuang air besar, adakah kena mandi wajib? Dia buang air besar, keluar mani, parok ni. Kalau keluar air mani sungguh, maka wajib mandi. Tapi takut-takut biasanya buang air besar ni, tak semua orang, air wadi, bukan mani. Air wadi. Air wadi dia keruh. Macam ke air mani juga, tapi ada beza. Nampak? Dia tidak ada rasa syahwat. Dia biasa keluar masa akak barang berat, masa kecil, masa berak. Tapi tak semua orang. Ada orang tak lagu tu. Tu panggil air wadi. Wajib basuh kemaluan, batal wuduk sahaja. Nampak? Kita takut air wadi ni. Biasa akak barang berat. Nampak? Tu kerja akak berat. Main sokang haji. Nak berjeruk luar. Bukan dia air kecil tu, air wadi. Set-set akak berat. 5 minit lagi insya-Allah. Betul ke tidak adat lenggang perut untuk perempuan yang mengandung anak sulung? Bid'ah. Kalau betul, apa cara paling sesuai untuk kami menggantikan adat tersebut? Tidak menyalahi adat dalam Islam. Ditanya bab lenggang perut. Baik. Islam ini dia tidaklah maknanya datang untuk membuang adat-adat manusia. Adat ni benda adatun. Adat Melayu kita terjemah kebiasaan. Kebiasaan kaum ini, kebiasaan kaum itu, dia panggil adat. Baik. Cuma benda yang syirik, benda yang Tuhan tak suka, benda yang bercanggah dengan syarak, maka adat itu tak perlu diteruskan. Adat yang tak bercanggah dibenarkan dalam Islam. Sebab dia bukan nak buang semua. Sebab Islam ni agama fitrah, agama comel. Maknanya hak orang, hak comel dah, dia tak buang. Sebab tu Islam tak haramkan ada sebahagian daripada adat orang Melayu atau adat orang putih ke apa, hak tidak diharamkan. Tak ada apa-apa lah. Jadi benda yang salah, hak tu kena buang. Jadi masalah lenggang perut ni, kata ulama-ulama yang kita dengar dari fatwa-fatwa, benda ni bid'ah dan dilarang dalam agama. Kerana dia ambil daripada adat Hindu. Adat Hindu. Ambil nyo golek atas perut, benda main. Kalau tonyo terbang kat atas perut. Kalau nyo ni pusing mata tak kena, anak puang. Kalau mata nyo ada tak ke laut pula, anak lelaki. Kalau nyo tu sama tengah, golek sekali lagi. Tak nyaknya ibu mengandung, main nyo atas perut. Golek sekali lagi sama tengah juga, golek sekali lagi. Tak tahu laki pang, golek kali ketiga sama tengah juga, barat dengan timur. Anaknya mungkin hak amboi. Faham tak? Dia gitu. Jadi percaya juga ni amalan kaum lain, tak payahlah. Jadi bonda Nabi Isa alaihi salam, dia membaca Quran dan berdoa. Dia baca kitab. Masa tu tak ada Quran ni, dia baca kitab Taurat. Masa mengandung Nabi Isa. Begitu juga dengan mak Siti Maryam. Juga membaca kitab Taurat. Jadi betul ulama-ulama kata hendaklah ibu-ibu mengandung banyak membaca kitab, baca Quran. Nak bila anak itu mencapai 6 bulan. Kata doktor-doktor perubatan moden ni, 6 bulan tu memang kuat budak itu berlajar. Ya sungguh muafakat dengan ulama. Dia doktor ni kalau muafakat, ulama terima lalu. Tidak buang. Rupanya betul sungguh. Baca Quran, ambil tafa'ur, ambil sempena dengan benda-benda yang baik. Biar dengar. Kerana dia biasanya sempurna pendengaran, penglihatan dia bila umur dia 6 bulan. 4 bulan tiup roh. Nampak? Tiup roh baru gerak. Telinga tak tebuk lagi. Mata baru nak tebuk. Hak dia kuat ngajinya 6 bulan dan ke atas. Tapi molek daripada awal.
Sebab tu kita tengok nak, dia orang yang banyak baca Quran ketika mengandung, maka anak dia ni mudah dengan semayang, mudah dengan mengaji Quran dan sebagainya. Dia panggil ambil sempena. Lepas tu bila kita beranak, bang dulu. Pada hakik apa budak-budak cuma ambil sempena, mudah-mudahan budak ini dia akan semayang, tak tinggal. Beri dengar hak tu yang pertama dulu. Hak tak baik kita beri dengar jadi tak baik. Bukan wajib gitu. Adatnya, kebiasaannya gitu. Lepas tu kita tengok ibu-ibu tahun 80-an. 80-an tu dia menjadi ibu. 80-an ni kuat cerita Hindustan. Kuat cerita Hindustan. 80, 81, 82 Hindustan lah ni memang parok dah. Hak tu mula kuat. Hak bawah 70-an dulu itu masuk kapung macam gambar. Hak 80-an ni cerita Hindustan. Jadi mak mengandung, ibu mengandung duk tengok Hindustan TV. 2 jam setengah dah lari kencing dah kain. Nak lari aku nak kecoh ni. Jadi Hindustan ni pemda pakaian ni kalau tina pakai sari. Pakai sari. Hak datang lawan pendek. Hindu kan lawan pendek kan? Duk gocong kayu lotang tengah, lawan pendek. Anak dia pun lahir. Mak kaki Hindustan tu lahir. Sekarang anak lahir masa tahun 80-an telah pun berumur 20 tahun. Benda jadi sekarang banyak pusat jelek. Kerana duk tengok situ clean, pakai sari, nampak pusat. Budak-budak lelaki pula ni ngamak 20 tahun, luar pendek. Kerana mak dia masa ngandung itu duk tengok clean luar pendek, duk kejar polis. Polis mari dengan rebah baru tunggu lagi. Itulah maknanya ambil sempena. Tu cerita dia. Soalan yang terakhir lah kita ambil. Kalau kita jawab semua tak dah sejam lagi. Soalan terakhir. Selepas takbir ketiga solat jenazah, orang dewasa kita hendaklah berdoa Allah maghfirlahu paling kurang. Bagaimana pula dengan doa lepas takbir ketika solat jenazah kanak-kanak yang belum balik, bagaimana bacaannya? Ayo baca dah itu tak? Ni dalam buku ni. Dia tak mari kot ni. Minggu lepas baca dah doa jenazah. Baik. Jenazah kanak-kanak Nabi semayang baca lain. Jenazah orang yang telah balik baca lain. Sebab apa? Sebab orang yang telah balik dia ada ditulis dosa dan pahala. Orang yang tak balik lagi tak tulis dosa pahala walaupun melakukan rupa dosa. Sebab tu doa orang yang apa benda telah balik mayat tu Allahumma ighfirlahu siapa habis. Nampak? Tapi kalau doa tu mayat Allahumma ja'alhu farata li abawaihi. Siapa habis? Mayat orang dewasa. Ya Allah ya Tuhanku ampunkan mayat ini. Biar Tuhan ampun dosa mayat ni. Tapi mayat budak-budak yang balik atau ke bawah, umur sehari, umur 2 hari, umur 2 bulan, umur 3 tahun, umur 5 tahun, darjah 2 yang belum sampai hak balik. Ya Allah ya Tuhanku jadikan budak-budak ini sebagai sahang ibu bapaknya di akhirat nanti memberi pahala pada ibu bapa. Nampak lagi? Tak ada pun minta ampun dosa. Sebab Nabi kata rufi'al qalam an salas. 3 golongan tidak dikira dosa pahala. Yang pertama an junun, orang gila. Nampak? Orang gila tak akan tulis. Dia buat dosa pun Tuhan tak tulis dosa. Orang gila kan? Tidak sembahyang zuhur. Mengulak-ulak ada. Asal ya orang baik nyanyi. Dia gila, cetong tading tekok se. Gantung pinggang sepoket mutu. Orang gila. Maka tak tulis. Mereka tak tulis dosa tak solat zuhur. Tak ada pasal orang gila. Siapa dia sembuh daripada gila. Nampak? Anin naim daripada orang tidur. Hatta yastaiqiza. Dah orang tidur siapa dia bangun. Dalam tidur tu dia kata benda yang haram. Nampak? Umpamanya. Tak dosa. Pasal ngigar. Bangun tidur kata hak haram, maka tulis dosa. Yang ketiga, sabi daripada budak-budak. Hatta yahtalim sampai budak tu balik. Jadi budak-budak buat rupa dosa, tak dosa. Dia balik sekolah tadika umur baru 5 tahun. Jumpa lari arak kasbek jatuh setong kasbek. Tak. Jadi pakak minum 3 botol orang. Tak. Dia pakak minum budak tadika. Jadi balik anak pak leh balik mau pak mu.
Anak pakmu balik rumah Najib. Nah, ada pening. Uyuh hayang kali. Nah, minum agak 3 botol seorang. Dak dosis sikit. Apa? Nabi kata dah kan anil gulam, daripada budak-budak, anis sabib api riwayatin, daripada kanak-kanak hatta ya taling siapa dia dewasa. Jadi waktu lah doa kanak-kanak, ya Allah ya Tuhanku, jadikan budak ini kematiannya saham bagi ibu bapa di akhirat. Jadikan kematian budak-budak ini memberatkan timbangan pahala ibu bapaknya di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi